Anda catat tak kita sampai berapa? Sampai untuk apa? Sana. Perenggan? 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 Tak. Sebab kita cerita tentang Al-Hajjaj dah cerita kan? Okey. Kita baca dah sekali bahasa insya-Allah. Dah. Oh dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullaha ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah. Wa adda al-amanah. Wa nasaha al-ummah. Hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. InsyaAllah kita sambung pada muka surat 181 syarah Aqidah At-Tahawiyah, terjemahan Profesor Hasan Kasan yang diterbitkan oleh Jakim, jilid kedua. Jilid kedua 181 di bawah matan قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. Dan kami berpandangan boleh solat di belakang orang-orang yang baik dan orang-orang yang jahat di kalangan ahli qiblah. Dan harus solat ke atas mereka, iaitu ketika mereka meninggal. Kita dah syarahkan tentang keharusan solat di belakang tiap-tiap imam yang sah solatnya. Cerita tentang keharusan. Namun dari segi afdal, sudah tentu sesama orang soleh sendiri pun ada yang lebih afdal daripada yang lain. Jadi cerita tentang keharusan, bukan tajuk berkaitan dengan kata sama. Tak samalah orang yang jahat, orang yang ahli maksiat dengan ahli ibadah. Tak sama. Di kalangan ahli ibadah, orang soleh sendiri pun ada hukum hakam yang kita mendahulukan orang-orang yang lebih baik bacaan Al-Qurannya, lebih banyak hafalannya dan sebagainya. Itu jadi perbincangan kita tentang bab keharusan solat di belakang ahli bid'ah. Perbincangan ini rentetan daripada perbincangan berkaitan dengan matan sebelumnya, iaitu Syekh
menyatakan bahawa orang-orang yang meninggal di kalangan Ahlul Kabair yang meninggal selagi dia tidak kafir, maka tidak dihukumkan dia kekal dalam neraka. Itu perbincangannya kerana mereka masih Islam. Jadi pecahan daripada perbincangan tersebut adalah berkaitan dengan hukum solat di belakang orang-orang Ahlul Kabair, orang yang pelaku dosa besar atau ahli, orang yang sering melakukan dosa besar. Dosa besar, ada orang yang buat dosa besar dan bertaubat, tapi ada orang yang buat dosa besar dan dia ahlinya, dia Ahlul Kabair. Hukumnya bagaimana? Hukumnya harus solat di belakang mereka. Kemudian kita dah bincangkan tentang hukum solat di belakang masturul hal, orang yang masturul hal atau masturil hal. As-salatu khalfa masturil hal, solat di belakang orang yang kita tak tahu keadaan dia, tak tahu hal dia, ahli sunnah ke bukan, akidah dia macam mana. Kita masuk masjid tak kenal dia pun, kita masuk masjid tak payah tanya siapa kat depan tu, kita solat je lah. Kita pergi RNR, tak tahu siapa depan kita tu, nampak ada jemaah solat, kita solat. Itu namanya masturil hal, kita tak tahu keadaan dia, dan tidak disyariatkan untuk kita pergi test dia. Test macam mana dia jangan solat. Malah sebelum solat sekalipun kita tak disuruh untuk test. Nak ajak jemput ke depan, test dulu, aina Allah. Tak boleh, tak perlu pun, tidak perlu. Masturul hal tak perlu kita persoalkan. Tapi kalau kita kenal, kita lebih mendahulukan orang-orang yang salih di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Okey, kemudian Syekh membincangkan tentang solat di belakang ahli bid'ah dan orang yang fasik. Silakan. Ya, saya. Salat belakang dia masa hari itu dah jadi imam, hukum macam ni lah, salat je lah. Walaupun sepatutnya didahulukan orang salih di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Mana ya? Yalah, masturul hal lah keadaannya, tak masalah. Mana kita ini yang kita bincangkan. Ini yang kita baca hari ini. Soalan tu yang akan kita bincangkan hari ini insya-Allah. Okey. Bagus soalan tu. Bagus. Praktikal yang berlaku di tempat kita. Okey. Qala al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, "I'lam rahimakallah wa iyana." Ketahuilah wahai fulan yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu dan kami. Saya baca atau bawah. Kita baca dari atas daripada perenggan 1. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kamu dan kami bahawa adalah harus sembahyang di belakang seorang yang tidak diketahui melakukan bid'ah dan fasik, iaitu masturil hal. Tak tahu dia buat bid'ah ataupun fasik. Ini disepakati oleh semua imam. Bukan termasuk dalam syarat berimamkan makmum mesti mengetahui i'tiqad imamnya. Bukanlah termasuk dalam syarat berimamkan makmum mesti mengetahui i'tiqad imamnya. Dan tidak perlu juga mengujinya dengan bertanya, apakah i'tiqad kamu? Sebaliknya dia boleh bersembahyang di belakang orang yang tidak diketahui keadaannya. Ini yang kita bincangkan tadi. Sekalipun, kata Syekh, dan kalam ini merupakan kalam Ibn Taymiyah rahimahullah, sekalipun di belakang orang yang melakukan dan mengajak kepada bid'ah, atau sekalipun, barakallahu fiik, jazakallahu khair, sekalipun di belakang orang yang melakukan dan mengajak kepada bid'ah,
Okey. Pertama, ahli bid'ah yang tak mengajak, tak ada khilaf. Memang kepada solat belakangnya. Sekarang ni solat di belakang ahli bid'ah yang memang dia mengajak kepada bid'ahnya. Di sini ada khilaf. Tapi kita tengok pandangan Syekh. Syekh itu sekalipun di belakang orang yang melakukan dan mengajak kepada bid'ah, dia lahir dalam masyarakat ahli bid'ah atau dia bersama ahli bid'ah, dia bukan setakat pengamal tapi dia pendakwah dan mengajarkan, mengajak manusia kepada bid'ah. Atau seorang fasik yang jelas kefasikannya, sedangkan dia imam dilantik dan tidak mungkin sembahyang jemaah diadakan kecuali dengan berimamkannya. Tolong gariskan kalimah sedangkan dia imam dilantik. Imam yang dilantik. Jadi kalau kita pergi kat mana-mana, tak boleh kita pergi ramai-ramai, dia dah jadi imam yang dah bertugas itu, imam belakang, hari ini ada kami ramai, kami nak jadi imam. Tak ada. Nah, dia dah dilantik di situ sebagai imam yang murattab, yang telah ditentukan oleh pemerintah. Imam-imam ini dia solat, kita sampai masa kita solat di belakangnya. Walaupun dia ahli bid'ah yang mengajak kepada bid'ahnya. Ulama khilaf bila berlaku ahli bid'ah yang mengajak bid'ah tadi, ketika dia didahulukan. Kita ada pilihan. Tapi kalau tak ada pilihan, seperti kita, pertama kita tak tahu keadaan dia. Yang kedua, memang tahu. Masuk waktu kita ada di sana, di masjid, dan dia memang imam, dilantik, maka kita diharuskan solat di belakangnya. Kerana asal hukum solat di belakang imam ni adalah sah. Orang yang sah solatnya, maka sahlah dia jadi imam. Itu hukum asal. Seperti imam solat Jumaat dan solat sunat 2 hari raya dan solat di padang Arafah di musim haji. Jangan pula pergi haji, tak pergi solat Jumaat. Sebab apa? Sebab alasan itu imam tak ada bid'ah tu. Dan yang masalah lagi, kita akan bincang tentang bid'ah kejap lagi, sikit je insya-Allah. Makmum boleh solat di belakangnya mengikut pendapat salaf dan khalaf. Jadi kalau imam tu dah dilantik atau dia jadi imam solat Jumaat, tak boleh kita tak solat. Yang salahnya siapa? Kalau kita tak solat, nak solat kat mana lagi? Dia imam solat Jumaat. Kita meninggalkan kewajipan hanya dengan alasan dia ahli bid'ah. Dia sebenarnya dia malas tu. Bid'ah yang dibincangkan sini bukan bid'ah bid'ah amal dan furu' ini. Yang ini juga kita akan dalam bab memilih yang lebih afdal tu je lah. Tapi bid'ah sini lebih bid'ah akidah. Bid'ah lebih kepada masalah akidah. Itu bid'ah yang masuk dalam 73 golongan. Tak ada pun bid'ah yang tak masuk, semua masuk. Tapi bid'ah yang berat lah. Manakala yang perkara khilaf, contoh yang contoh diberikan kunut sebagainya, ini bukan masalah bid'ah. Kita masalah mana yang boleh khilaf, yang mana tak ada khilaf. Masalah yang boleh khilaf ialah masalah yang pada zaman Nabi berlaku khilaf dan Nabi tak marah. Contohnya ketika Nabi SAW hantar pasukan selepas perang Ahzab untuk
mengepung Bani Quraidah. Ni biasalah masyhur. Nabi kata jangan sekali-kali kalian solat kecuali jangan sekali-kali kalian solat asar kecuali di kawasan Bani Quraidah. Okey, kita tahu masyhur kisah ni. Sahabat pun masa dengar semua faham. Arahan Nabi jelas. Semua faham. Sampai tengah jalan masuk waktu asar. Masa tu baru tahu rupanya dia faham lain. Ada yang faham bila masuk waktu asar jangan solat kecuali solat di Bani Quraidah, tunggu sampai sana baru solat. Yang lain kata maksud Nabi tadi suruh cepat-cepat pergi ke Bani Quraidah. Okey, sekarang berlaku khilaf. Bukan menolak tak nak ikut Nabi. Bukan tak rujuk dalil, tapi ada perbezaan dalam memahami dalil yang muhtamal, dalil yang ada mengandungi kemungkinan dengan kedua-dua perkara tersebut. Kalau dia berdalilkan satu benda yang tak muhtamal, yang tak ada kaitan langsung seperti ahli batiniyah buat, itu memang tertolak ni. Mereka ni golongan yang tak termasuk dalam perbincangan kita. Tapi kalau dalil itu ada ihtimal, ada kemungkinan makna satu dan dua, kemungkinan itu mungkin kita rasa tak mungkin, tapi orang lain rasa itu. Dan kita tidak menuduh i'tiqad dia tak nak ikut Nabi. Masing-masing nak ikut Rasulullah. Hadis sampai kepadanya. Hadis sampai dan dia sedia ikut Nabi, cuma cara nak praktikkan arahan Nabi tadi, cara nak faham ada khilaf. Itu namanya khilaf furu'. Betul masalah fiqh ni, walaupun fiqh kita tahu bahawa mesti ada yang lebih tepat berbanding dengan yang lain. Tiap-tiap khilaf yang berlaku zaman Nabi tu, Nabi akan beritahu yang mana betul, yang mana salah. Kalau Nabi tak beritahu, confirm diketahui siapa betul, siapa salah. Walaupun dua-dua sahabat, dua-dua kumpulan ni boleh jumpa Nabi, Nabi diam, tapi tak disebutkan, Nabi tak sebut bahawa asabtumus sunnah, satu kumpulan macam mana Nabi sebut kepada Ammar bin Yasir ketika bersama Sayyidina Umar dalam kisah yang lain. Walaupun Nabi tak sebut, Nabi tak iakan mana-mana kumpulan betul atau salah, tetapi keadaan suasana amalan sahabat selepas itu mengiyakan bahawa orang-orang yang solat tengah jalan tadi, pemahaman mereka betul, sesuai dengan kehendak Nabi. Sampai sekarang tak ada orang amalkan nak pergi Bani Quraidah tak boleh solat tengah jalan. Mesti solat Bani Quraidah. Menunjukkan bahawa maksud Nabi itu dipahami selepas itu. Tak perlu di-highlightkan siapa betul, siapa salah, kerana diketahui secara daruri oleh sahabat melalui pengamalan mereka. Dan dalam pemahaman fiqh pun ada begitu. Masalah-masalah yang kita lihat dari segi amalan. Contohnya bila seorang Ansar ketika salah seorang daripada kaum Muhajirin datang, dia bercadang nak ceraikan isteri dia untuk diberikan kepada sahabatnya yang Muhajir. Adakah sunnah itu diikuti? Tak. Diketahui bahawa itu bukan sunnah pun, tapi kisah itu menceritakan tentang bagaimana mereka ketika itu mengorbankan dan sanggup beri sesuatu yang terbaik kepada sahabatnya. Kisah itu tak diceritakan dalam bab fiqh. Kenapa tak bincang bab fiqh? Memang tak berlaku pun. Mana ceraikan lagi? Tak bagi pun. Masa tu pun kisah, hanya tinggal kisah. Tapi dia tidak melibatkan hukum. Kerana Nabi tak ikrar. Nabi tak ikrar tentang perkara tersebut. Nabi pun tak larang sebab benda itu tak terjadi. Memang tak terjadi. Tapi yang kita ceritakan adalah bagaimana kesungguhan mereka untuk membantu saudara-saudara mereka, kaum Muhajirin. Jadi keadaan tertentu. Jadi fiqh dalam memahami peristiwa tertentu itu perlu. Okey. Jadi khilaf, sebab itulah khilaf dalam masalah fiqh, walaupun kita perlu cari yang mana lebih kuat, yang mana lebih tepat dengan kehendak Nabi SAW, namun ada ruang untuk khilaf. Kenapa ruang untuk khilaf? Bukan kita nak khilaf, kita nak yang sahih. Tapi keadaan itu tak mampu kita
kita takkan mampu hilangkan khilaf secara mutlak. Manusia itu sentiasa berbeza pandangan. Tetapi berbeza pandangan dalam perkara-perkara ketaatan atau melakukan kebaikan, contohnya perbezaan masalah fiqh. Fiqh ni bukan masalah fiqh yang mereka khilaf sekarang, mereka masing-masing nak laksanakan perintah Nabi. Cuma bila nampak hadis tadi, mereka tak tahu nak laksanakan macam bukan tak tahu, mereka faham lain-lain. Berbeza dengan golongan ahli bid'ah yang menolak hadis atau anti hadis. Golongan anti hadis mereka jelas ahli bid'ah. Ahli bid'ah. Kita cerita dalam 73 golongan ini ialah orang-orang yang tidak berada di atas jalan Nabi dan sahabat Nabi SAW. Bila Nabi sebut 73 golongan, Nabi kata kaum Yahudi telah berpecah kepada 70 golongan. 70 golongan atau 71 golongan. Mana 71 golongan, 70 ke neraka, 1 ke syurga. Begitu kaum Nasara telah pecah pada 72 golongan, 71 ke neraka, 1 ke syurga. Dan umat ini akan berpecah pada 73 golongan. 73 golongan, 72 ke neraka dan 1 ke syurga. Jadi yang paling banyak pecah siapa? Alhamdulillah. Yang paling banyak pecah siapa? Yahudi lah. Zaman tu pun dah 70 golongan. Nabi kan Nabi kata sebab tu Nabi wallazi nafsi biyadihi sataftariqu hadhil ummah. Nabi bersumpah demi yang jiwaku berada di tangannya, umat ini akan berpecah. Masa tu belum pecah. Dan sahabat tak terfikir. Tak ada dalam benak pemikiran mereka. Dari mana kita tahu? Sebab Nabi bersumpah. Uslub balaghah mengatakan bahawa apabila Nabi SAW dalam ayat Quran mana sekalipun adanya sumpah dan adanya takkid, ada adawat takkid, artinya orang yang dengar tadi memang tak terfikir, ataupun kalau kita tak sumpah dia tak percaya pun. Mana mungkin sahabat Nabi percaya kaum Muhajirin Ansar orang Islam boleh pecah. Mereka sanggup korban dan sanggup mati, sanggup berikan negara mereka, sanggup berikan anak isteri, sanggup berikan harta semua sekali. Tak mungkin perpecahan itu sahabat ni bergaduh, tak mungkin. Sebab tu Nabi bersumpah wallazi nafsi biyadihi sataftariqu hadhil ummah. Kalimah wallazi nafsi biyadihi ini menunjukkan bahawa sahabat pun tak terfikir. Tak terfikir berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Jadi perbezaan pandangan yang berlaku di kalangan sahabat bukan iftiraq yang dimaksudkan dalam 73 golongan dan 73 golongan ini. Di zaman Nabi berlaku perbezaan pandangan tertentu, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Apa yang Nabi iakan dalam zaman Nabi, khilaf itu dibenarkan. Tapi khilaf sebagai pada sahabat khilaf masalah qiraat, seorang baca benda dah jelas kemudian bergaduh lagi, ini dilarang. Berkaitan dengan kalau dua-dua dah untuk riwayat Al-Quran dua-dua dah betul dan sebagainya, perkara-perkara begini yang dilarang. Dan orang-orang yang beragama dengan sesuatu yang tak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 73 golongan, 1 ke syurga, 72 ke neraka. Okey, 72 ini dari kalangan umat Islam ke dari orang kafir? Umat Islam. Nah, sebab tu khilaf di sini bukan khilaf fiqhi. Bukan khilaf fiqh. Khilaf sini yang 72 golongan adalah khilaf akidah atau usul. Khilaf dalam perkara usul, bukan dalam perkara furu'. Usul artinya suatu perkara yang dah disepakati, diijma' dan diketahui ianya sebahagian daripada agama secara darurah, secara pasti. Benda yang Nabi dah sebut, sahabat sebut dan mereka ijma', kita tak boleh mukhalafah. 72 golongan ini, mereka menyelisihi apa yang telah disepakati dan ijma'
oleh Nabi dan dijema' oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takrif hadis ini panjang kalau ini. Tapi kita cerita tentang bid'ah. Bid'ah ni yang dibincangkan juga di sini bukan kat sini bukan khilaf mazhab. Jangan pula pergi belakang Hanafi tak nak solat belakang, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Kadang-kadang khilaf dalam fiqh, mereka khilaf dalam melaksanakan, bukan khilaf dalam menerima ataupun tidak. Khilaf dengan ahli bid'ah, mereka memang tak terima. Sebab tu ahlul kalam kita panggil ahli bid'ah. Sebab mereka tak nak terima hadis ahad sebagai hujjah dalam akidah. Sedangkan zaman Nabi ijma' mereka pakai akidah. Mereka menerima berita yang diterima secara ahad dalam akidah. Nabi utuskan sahabat secara seorang perorangan pergi ke negeri-negeri tertentu untuk mengislamkan. Kenapa nak perlu akidah nak kena datang 15 orang, 70 orang beritahu serentak tak boleh begini-begini, syarat-syarat itu diletakkan. Syarat-syarat itu diletakkan untuk mengetahui kekuatan ataupun turuk hadis tak apa. Tapi bukan untuk menolak penghujahan hadis tersebut. Ahli bid'ah ketika membincangkan bab mutawatir dan ahad berbeza dengan ahli sunnah. Ahli sunnah bincang nak tahu kekuatan riwayah, kekuatan subut. Yang mana lebih kuat subut, walaupun tidak menolak bahawa yang sabit dengan ahad itu adalah satu perkara, kalau dia sahih wajib diterima. Ahli bid'ah mereka bincangkan bab mutawatir dan ahad ini untuk menolak hadis ahad dalam perkara-perkara tertentu. Okey. Jadi 72 golongan ini, kalau kita tahu mereka yang beragama dengan sesuatu yang tak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ahli bid'ah. Tapi tahap mana? Sudah pasti mereka yang tidak beragama dengan agama diajarkan oleh Rasulullah, tidak syak lagi mereka melakukan bid'ah. Tapi nak letakkan mereka sebagai ahli bid'ah secara khusus, hukumkan, kita perlu tengok mereka berasal daripada mana, apakah asalnya. Kalau orang ahli sunnah tersalah buat bid'ah atau tak tahu dan sebagainya, kita tak boleh hukumkan dia sebagai ahli bid'ah. Bila kita dalam hukum ni ada dua bab hukum ni. Satu hukum sebagai ahli bid'ah, yang kedua hukumkan sebagai kafir. Okay. Kafir cerita dah. Sekarang tentang ahli bid'ah. Okay. Nanti dalam banyak-banyak bid'ah itu dihukumkan pula ada bid'ah yang jatuh kepada kufur, ada yang tidak, yang masih kekal dengan Islam. Jika sebut bid'ah ni secara umumnya dia masih dalam lingkungan umat Islam. Nanti ada perbincangan selepasnya bid'ah yang sebahagian pada bid'ah ada yang melampaui, bukan setakat terkeluar daripada sunnah tapi terkeluar daripada Islam. Itu perbincangan kedua. Kalau hukumkan bahawa ini bid'ah, artinya mereka bukan mereka saya, pemahaman itu bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Antara yang keluar daripada ahli sunnah wal jamaah itu atau keluar daripada mazhab sunnah itu, ada yang masih kekal Islam, ada yang keluar sampai terkeluar daripada Islam. Kalau yang ahli bid'ah yang terkeluar dia ahli bid'ah ataupun dibuat bid'ah dan bid'ahnya sehingga terkeluar pada Islam, tidak syak lagi tidak sah solat di belakang dia. Mana boleh solat di belakang orang yang kafir? Kerana syarat solat itu sah, seorang imam itu mesti seorang Muslim. Seorang Muslim yang berakal, yang tidak melakukan bid'ah yang mukafirah, yang boleh mengkafirkan mereka. Mesti berwudu, dan syarat-syarat dibincangkan masalah fiqh, syarat sebagai imam. Okay. Jadi khilaf yang dibincangkan di sini bukan khilaf fiqhi.
Jangan pula lepas ni tak nak solat belakang. Ustaz tu ada sayyidina. Ustaz ni tak ada sayyidina. Masalah furu'. Walaupun perkara ini furu' bukan maksud furu' tak penting dibincangkan. Dibincangkan secara ilmiah, kita belajarlah nanti kat kelas betul-betul. Tengok balik, bincang betul-betul. Tapi dia bukan, tak ada satu kumpulan pun yang kata kami ni tolak hadis, tak nak ikut hadis. Tapi ada kaedah-kaedah tertentu yang berlaku khilaf di kalangan ulama yang perlu kita belajar. Cumanya saya pribadi, saya sering sebut, sebaik-baiknya masalah yang berat jangan dicampakkan kepada orang awam. Bukan tak boleh. Boleh, tapi di kelas yang khusus supaya mereka bila mereka tahu mereka terus belajar. Bukan dicampakkan di tempat yang kita tak mampu nak kontrol. Ketidakfahaman itu tak mampu benda tu jelas je pun boleh terangkan. Tapi kalau di tempat yang tertentu yang mana kita tak tahu, orang tu faham tak nak kontrol, dia jadi kadang-kadang jadi masalah kerana hanya pada meletakkan masalah itu membincangkan isu yang sesuai atau tidak pada tempatnya. Itu sahaja yang berlaku perbezaan. Cuma apabila perkara itu berlaku, inilah peluang untuk kita belajar betul-betul. Peluang belajar betul-betul. Kita sebelum berlaku, awam lagi. Dah berlaku perbezaan pandangan ni, belajar dan tengok qaul betul-betul siapa yang qaul nak memahami pandangan pihak yang berbeza dengan kita. Tengok, kemudian kita akan mampu, kita ada kecenderungan dalam diri kita untuk menerima mana-mana pandangan. Kemudian kita beramallah dengan apa yang kita yakin. Okey. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat dan sembahyang jemaah di belakang imam yang fajir. Ini soalan Abu Eti tadi. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat dan sembahyang jemaah di belakang imam yang fajir adalah merupakan seorang yang melakukan bid'ah mengikut kebanyakan ulama. Dia dah yang ada bid'ahnya. Tak nak solat. Dia tak nak solat. Ni kalam Ibn Taimiyah rahimahullah. Siapa yang meninggalkan solat Jumaat dan solat jamaah di belakang imam ahli bid'ah, maksudnya dia tak solat. Jemaah pergi masjid tidak, solat Jumaat pun tidak. Alasan imam tu ada bid'ah. Dia adalah pelaku bid'ah. Pendapat yang sahih, dia boleh bersembahyang di belakang imam itu dan tidak payah mengulang semula sembahyangnya. Ini tarjih Syekh. Khilaf di kalangan ulama nak ulang balik atau tidak. Mazhab Abu Hanifah kena ulang balik. Kalau pergi masjid, tiba-tiba yang jadi imam tu memang Syiah mana datang, yang memang pekat, yang memang Syiah yang ini. Okey, untuk jaga kemaslahatan umat, solat Jumaat tadi tak apa solat. Kerana mungkin dia tetamu rasmi ke, keadaan tertentu, adalah keadaan yang kita tak jangkakan. Kalau tak, boleh pilih masjid lain. Dan awal-awal lagi, boleh pilih masjid, bukan tak boleh. Pilih yang mana masjid yang atau imam yang kita redha dengannya. Bukan salah. Boleh. Tapi kalau kita dah sampai, kita katalah imam tengah khutbah, kita pun tak tahu siapa. Khutbah pelik sikit. Atau khutbah betul, tiba-tiba imam naik, mana tahu siapa. Kan? Solat. Jangan tinggalkan solat. Kalau tahu siapa dia, oh dia ni lah tak terima hadis, oh cikgu kahar rupanya imam tadi. Contohnya, minta maaf. Ish, dia. Nak ulang balik kita ulang. Abu Hanifah kata ulang balik. Jumhur kata jangan ulang. Tak perlu ulang. Solat itu sah. Kesalahan dia pada dirinya. Tapi ceritanya sebelum ceritanya contoh saja, orang tak kenalah, dia dah tak tahulah hukum, dia dah mengaku ni Nabi dia kufur lah, kita tengok pada pengakuannya. Tapi kalau dia masih Islam, kalau dia Islam, selagi dia masih Islam, tak perlu kita ulang solat semula. Kenapa? Untuk menjaga kemaslahatan.
perpaduan di kalangan ahli sunnah itu merupakan satu tuntutan syarak. Perpaduan sesama ahli sunnah itu suatu tuntutan syarak. Perpaduan sesama umat Islam tuntutan syarak. Apatah lagi perpaduan sesama ahli sunnah wal jamaah. Sebab itu dalam masalah khilaf, walaupun kita khilaf dengan ahli bid'ah, jangan sampai khilaf kita sampai mewujudkan perpecahan sehingga mewujudkan keadaan tegang atau menumpahkan darah. Ini yang ulama bincangkan hukum solat di belakang ahli bid'ah. Yang memang bid'ahnya bid'ah yang besar, fasik. Bid'ah yang diketahui bahawa dia sebagai ahlinya. Sebab itu contoh yang diberikan, kita akan tengok contoh, mungkin saya cerita awal kot. Saya sudah cerita tentang Hajjaj, tapi di sini ada sebut lagi. Okey. Pendapat yang sahih dia boleh, dia dah tadi. Ini kerana para sahabat radhiyallahu anhum bersembahyang Jumaat dan sembahyang jemaah di belakang imam-imam yang fajir. Dan mereka tidak mengulang semula sembahyang yang telah didirikan itu. Begitu juga dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seperti mana yang telah dinyatakan. Begitu juga dengan Abdullah bin Mas'ud dan sahabat lain. Mereka bersembahyang di belakang Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Walid bin Uqbah salah seorang wali Kufah pada zaman mereka, zaman tabi'in, zaman sahabat, dan Ibnu Mas'ud sembahyang di belakang dia. Dia seorang yang kadang-kadang dia tak boleh tinggalkan arak. Kadang-kadang dia minum arak. Lepas tu dia baca bagus. Dia datang dia jadi imam. Tapi ada juga kadang-kadang tu dia mabuk. Orang mana tahu dia jadi imam. Tertambah rakaat dan sebagainya. Kalau tahu dia awal-awal dia mabuk, semua sekali kalau ni jangan pergi masjid tu, ke masjid lain lah, pilih. Dan sekarang dia pemimpin. Solat dah tentu lah. Dia ni kadang-kadang datang mabuk. Tapi hari itu tak tahu dia mabuk tak mabuk, solat je lah belakang dia. Walaupun dia, kalau dia tertambah rakaat, jangan ikut dia, tunggu sampai dia selesai. Hukum asalnya tak boleh solat di belakang orang yang hilang akal. Hukum asal. Tapi dalam keadaan begitu, kita ambil ihtimal yang paling ringan, dia terlupa. Atau dia keadaan sekarang, kalaulah ketika solat semua orang, dia seorang pemimpin yang kalau sifatnya zalim dan sebagainya, dan kita tak mampu nak ubah, memang tak mampu dalam keadaan semasa, tak mampu nak ubah, tak ada orang lain, perbuatan meninggalkan solat di belakang atau mufarakah ramai-ramai itu tidak mendatangkan maslahah, kecuali kalau mampu. Kalau pemimpin negara demokrasi, kuasa tak kuat. Tuan-tuan, negara demokrasi ni boleh lagi kritik. PM panggil jumpa pun anak-anak rakyat kritik kat dalam Facebook dan Twitter. Ya, demokrasi dia benarkan begitu. Tapi tak sama dengan negara beraja. Contoh, pernah nampak ke di negara beraja rakyatnya pantai raja? Tuan pernah nampak rakyat Brunei bantai sultannya? Dan rakyat Saudi? Tak ada. Negara beraja berbeza, tuan-tuan. Alhamdulillah, saya ada rezeki duduk di dua buah negara sistem yang berbeza. Rakyatnya main cakap ni, rakyat di negara demokrasi yang memang disuruh bercakap. Rakyat negara beraja disuruh taat. Apatah lagi zaman dahulu. Ada yang kemudaratan kalau ada orang yang membantah. Sedangkan beliau meminum arak sehingga kan beliau mengimamkan sembahyang subuh,
mereka pada suatu ketika, mana bukan selalulah, pada suatu ketika sebanyak 4 rakaat. Subuh 4 rakaat. Kemudian dia berkata, dah selesai sembahyang ni, adakah aku telah menambah rakaat sembahyang kamu? Tadi dah 4 rakaat ke dia tanya? Tanya balik. Kata Ibn Mas'ud, kami akan sentiasa bersama engkau sejak hari ini dan menambah rakaat sembahyang. Kalau ikut pada qaul asalnya, bukan kali ini. Pernah juga waktu sebelum ni engkau pun tambah rakaat. Okey. Ceritanya, bukan cerita orang tahu dia mabuk sembahyang belakang dia, tak. Dia sembahyang pun nampak normal je. Tapi cerita sekarang dia tambah rakaat. Dan dia pun tengok keadaan normal. Mungkin dia terlupa. Tapi dia minum arak. Orang kata, mungkin dia mabuk. Sebab berlaku beberapa kali dan dia memang diketahui minum arak. Bila pemimpin, raja minum arak, siapa yang nak dakwa? Ni bukan saya cerita kat ni, tapi ini keadaannya. Hatta di negara demokrasi sekalipun ada undang-undang khas. Berbeza. Dan itu keadaan yang dibincangkan dalam ini. Kalau dia terlebih rakaat. Buat macam sahabat. Buat macam Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata apa? Kita tengok teks bahasa Arabnya. Kata Ibnu Mas'ud, "Ma zilna ma'aka mundul yaum fi ziyadah." Kami sekarang masih bersama kamu. Dulu pun kau pernah buat macam ni. Mana pernah berlaku kesalahan tu. Okey, cerita dia ni mabuk tak mabuk, ada perbincangan ulama lah masa tu mabuk ke lupa sebagainya. Tetapi dia ni memang pemabuk. Dia tertambah sebab mabuk ke sebab lupa, nombor 2. Tapi dia ni memang minum arak dan orang tak boleh nak buat apa sebab dia raja. Dia bukan raja negeri. Sebab dia wali. Atau dia jadi gubernur di Kufah. Okey. Jadi Ibn Mas'ud tak ulang solat. Muamalah dengan dia macam orang yang lupa. Tak apa dia mabuk tak mabuk, anggap dia lupa lah. Kita takkan nak check dia. Bawa dengan budak-budak bolehlah, dengan orang awam. Jadi cara sahabat muamalah dengan dia seperti orang yang lupa. Manakala dah solat 2 rakaat, dia naik, ikut tak? Tak ikut. Dia tanya balik sebab mengkonfirm ramai tak ikut tu. Itu yang kita kena faham lah. Lepas tu dia tanya balik, aku solat lebih ke? Maksudnya dia bukanlah mabuk sampai tak tahu apa langsung. Dia masih ada kadar. Tapi ada juga ulama yang tafsirkan peristiwa itu berlaku kerana dia lupa. Ada sejarah kata kerana dia lupa, bukan kerana dia mabuk. Walaupun yang kita sekarang dia memang minum arak dan fasik. Itu yang fokus utama. Peristiwa fiqh macam mana keadaan itu kita letakkan ke tepi. Dia mabuk ke dia lupa. Tapi dia ni memang diketahui minum arak. Itu yang paling penting sekali tu. Silakan. Tak berani jawab sini. Tiap-tiap imam, ada undang-undangnya, ada hukumnya. Ada ahlul hal wal aqdi yang ada di sekelilingnya yang berhak untuk menegur dan membetulkannya. Seperti hatta zaman khalifah dahulu ada ahlul hal wal aqdi yang boleh menegur imam. Ditugaskan. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahawa apabila Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung keseorangan. Dikepung. Bukan keseorangan. Ada sahabat yang masuk. Tapi Uthman bila dikepung, beliau tidak menggerakkan tentera. Uthman ketika kepung bukan tak mampu untuk lawan kumpulan yang datang mengepung. Kalau beliau bersuara, ketika itu sudah pasti umat Islam boleh menyelamatkan beliau.
Tapi keadaan itu keadaan yang masih terdedah kepada kemungkinan. Beberapa kemungkinan. Sayyidina Uthman berpegang teguh dengan pesanan Nabi SAW, iaitu tidak melepaskan jubah yang kamu pakai, iaitu jawatan tersebut. Dan Uthman orang yang baik, beliau tak nak seorang pun di kalangan umat Islam yang ditumpahkan darahnya di tangan beliau kerana beliau secara peribadi. Tapi kalau kerana negara, kerana umat, memang tegas. Tapi kalau kerana diri beliau secara peribadi, beliau tak nak ada seorang pun yang dibunuh kerana nak selamatkan beliau. Jadi beliau ketika dia dikepung, bukan tak ada. Hasan, anak-anak Sayyidina Ali datang, offer, biar kami settlekan yang datang ni. Anak-anak muda, Hasan dan Husain datang, offer. Namanya Hasan. Menunjukkan bahawa tak ada kaitan nak ada yang cuba laga-lagakan antara Sayyidina Ali dan Uthman. Kerana dia hantar anak-anaknya datang. Cuma Uthman minta bukan sekadar masa dikepung tu, masa kepung, orang tu kepung rampas kuasa, dia masih ada di rumahnya. Orang tu dia imam pula. Sebab yang datang Khawarij ni bukan tak baca Quran, dia hafal Quran. Mereka yang hafal Al-Quran, tapi tidak ada kefahaman agama yang benar. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan bahawa apabila Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung keseorangan, lalu seseorang bertanya kepada Uthman, yaitu Ubaidillah bin Adi bin Khiyar. Jadi dalam kitab dalam nota kaki di kitab bahasa Arab. Apa dia kata kepada Uthman? Dia kata, sesungguhnya engkau adalah imam bagi semua orang. Imamun ammah, imam seorang khalifah. Yang mengimamkan solat, kamu tak boleh keluar rumah, kepung, orang tu kepung. Yang jadi imam tu pula, imam fitnah. Adalah imam fitnah, iaitu golongan Khawarij. Artinya ada orang yang masuk, boleh masuk dan bercakap dengan Uthman. Nanti insyaAllah ada nanti kita. Tapi ceritanya ni dia berkaitan dengan ada buku yang ditulis oleh Huqbah min at-Tarikh, yang ditulis oleh Syekh Uthman Khamis, yang ceritakan tentang peristiwa Sayyidina Uthman secara detail. Sangat-sangat penting untuk kita faham keadaan situasi pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan selepas daripada peristiwa yang kita bincangkan sekarang. Okey, apa jawab beliau? Wahai anak saudaraku, sesungguhnya sembahyang adalah amalan yang paling baik yang dilakukan oleh manusia. Apabila mereka berbuat baik, maka berbuat baiklah terhadap mereka. Dan apabila mereka berbuat jahat, maka jauhkanlah diri engkau dari mereka, dari menyakiti mereka. Kita tengok pada teks bahasa Arab, sebab dia teks kalam khalifah. Kata Sayyidina Uthman, ya bani akhi, wahai anak saudaraku, inna salata min ahsani ma ya'malun nas. Salat itu adalah amalan antara amalan yang manusia buat, amalan terbaik yang manusia lakukan. Fa iza ahsanu fa ahsin ma'hum. Kalau mereka tengah buat baik, buat baiklah dengan mereka. Itu maksudnya fa iza ahsanu fa ahsin ma'hum. Wa iza asa'u, bila mereka buat jahat, fajtanib isa'atahum, jauhilah kejahatan mereka. Itu terjemahan yang lebih mudah faham. Jadi kalau solat ni benda baik, katalah kita duduk duduk kumpulan ni, ada seorang tu memang mulut laser, ataupun dia fitnah orang sana sini. Dia tengah sembahyang, dia jadi imam, solat di belakang dia. Bab laser dia, bab nombor 2. Bab fitnah orang tu satu. Cerita kita sampingkan. Tapi dia tengah buat amalan yang paling baik dia, solat. Jadi solatlah dengan dia. Bila dia buat jahat, jangan buat jahat dengan dia. Ini kata Sayyidina Uthman bin Affan. Sedangkan yang imamkan tu, imam fitnah, ketua Khawarij, confirmlah masuk salah satu daripada 72 golongan. Okey.
Kata Syekh, sembahyang orang fasik, maka solat orang fasik, dia ada fal fasiqu, maksud maka atau oleh kerana itu sembahyang orang fasik yang melakukan bid'ah itu sendiri adalah sah. Apabila makmum bersembahyang di belakangnya, maka sembahyang tidak batal. Akan tetapi hukumnya makruh bagi ulama yang mengatakan makruh sembahyang belakang imam fasik kerana amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah wajib. Ulama yang mengatakan makruh, saya buat khilaf awal tadi tu, yang akan dibincangkan. Ada ulama yang menghukumkan makruh salat di belakang ahli bid'ah. Dan Imam Ahmad Hanifah kata ulang balik. Ulang balik. Maksudnya tak sah lah. Tak sah. Kalau ahli bid'ah yang mukafirah, yang bid'ah dia sampai mengkafir, kita rasa dia Islam tak Islam. Kita pun rasa dia, yang dibuat ni sunnah ke tak sunnah? Itu bid'ah yang tidak ni. Tapi orang setengah bid'ah dia kafir ke Islam. Itu bid'ah mukafirah. Bid'ah yang kita tak tahu dia ni Islam ke kafir. Bid'ah dia tu boleh bawa dia keluar dari Islam. Contoh orang anti hadis, orang yang maki sahabat. Dia bid'ah mukafirah. Kita tak hukumkan dia kafir lagi, tapi bid'ah dia bid'ah mukafirah. Kita syak dia ni kafir ke Islam. Kalau bid'ah yang tidak mukafirah ni, bid'ah yang dibuat tu kita tahu confirm dia Islam lagi. Cuma dibuat ni tak sunnah ni. Tak ikut sunnah Nabi, ataupun apa yang dia buat bukan ajaran Nabi SAW. Bid'ah mukafirah ni adalah masalah-masalah yang kita syak keislaman dia. Untuk personal tu kita tak tahu dia kafir tak kafir. Kalau hukum dia kita yakin dia kafir, memang itu yang kita bincangkan. Tak ada solat di belakang orang yang melakukan bid'ah yang mukafirah, kerana dikhawatiri dia orang dia bukan Islam, dia kafir. Habis kafir, macam mana dia masuk dia solat? Kalau dia kafir takkan dia solat. Tu kata bid'ah mukafirah. Kita tak kata kafir. Kita tak kata dia seorang kafir. Kita kata dia seorang yang melakukan bid'ah mukafirah. Bid'ah dia tu bawa dia ke kekufuran. Kita tahu dia kafir. Tapi mungkin juga dia kafir, mungkin tidak. Seperti mana pengikut nabi-nabi palsu yang ada sekarang ni. Dia tak ikut tapi duduk sekali. Nak kata dia sokong pun macam ya. Nak tengok kata dia nak ambil harta, ya juga. Kadang-kadang dia ikut, dia kata mati kejap orang tua ni. Emas banyak, dia kata. Duduk dulu. Kan? Ada je. Kan? Orang yang duduk dengan ni dia tahu pun dia salah. Tak apalah. Engkau Tuhan ke engkau apa tak kisah. Yang penting dia ada emas. Dia ada harta. Dia mati ni habis aku ambil. Kan jadi ada juga orang yang sedangkan dalam agama pun ada orang ambil kesempatan, apatah lagi dalam ahli bid'ah lebih teruk. Nakkan adanya kepentingan. Jadi sebetulnya di kalangan orang kafir tak semestinya dia tolak Islam. Ada orang kafir yang tahu Islam itu betul tapi dia kafir. Di kalangan ahli bid'ah dia tahu orang yang amalkan sunnah itu betul tapi dipilih untuk jadi ahli bid'ah kerana kepentingan tertentu. Ini perbincangan secara personal. Betul, orang secara personal kita tak nak hukumkan apa-apa kecuali kita kenal dia secara personal, ataupun kita bawa tanya betul-betul, siasat betul-betul. Sebab tu kita tak boleh hukumkan secara rambang. Tapi amalan tu amalan bid'ah atau akidah yang mazhab yang dibawa adalah bid'ah mukafirah. Nak tahu macam mana bid'ah mukafirah ni kadang-kadang ni nak mudah faham begitulah. Kita syak. Kita tahu dia ni kafir lagi, Islam lagi ke ataupun kafir. Masalah-masalah yang begitu. Orang yang pernah dengar dia ni maki Islam ke, ajaran Islam ke, dia persoalkan hadis ke, yang boleh kita rasa ni bid'ah mukafirah. Sebab tu bila Cik Ukah yang meninggal, kita syak. Nak solat tak solat. Itu betul tu. Sebab bid'ah dia mukafirah. Dia kafir tak kafir tu jawab agama dia putuskan nak kuburkan dekat mana. Kan? Tapi kita kalau yakin dia ni dah keluar, jangan solatkan dia. Dan sampai sekarang anda tak pernah cakap rahimahullah. Anda secara peribadi tak rasa dia masih Islam. Secara peribadi. Tak sebut, hari tak sebut dah. Sebab keadaan dia tidak bertaubat sampai ke akhirnya kita nampak keadaan dia. Zahirnya. Tapi yang kita nampak, tapi kita tak jadikan apa yang kita cakap itu sebagai hukum.
Kan kita tak hukum. Tapi apa yang kita rasa, apa yang kita zahir nampak begitu. Yang rasminya ikutlah pada pemerintah. Pemerintah putuskan, jangan pula kita bantah. Kubur tukar kubur dia pergi kat Hindu ke, kubur pergi kat kafir. Tak. Pemerintah dah putuskan itu kemaslahatan. Tapi kita secara peribadi, orang yang kita rasa dia bukan Islam, kita jangan solatkan. Dan tidak solat di belakang dia. Dalam keadaan dengan ilmu, jangan mengkafirkan orang dengan mudah. Kena fahamlah. Itu balik pada hukum berkaitan dengan takfir. Okey, kita sambung sikit sampai habis tajuk ni. Maka solat orang fasik yang melakukan bid'ah itu sendiri adalah sah apabila makmum bersembahyang di belakangnya, maka sembahyang tidak batal. Akan tetapi hukumnya makruh bagi ulama. Bagi ulama yang mengatakan makruh sembahyang belakang orang fasik kerana amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah wajib. Kenapa makruh? Sebab sepatutnya kita lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Mana boleh orang buat ahli bid'ah diberi jawatan, makinlah dia naik tocang. Jadi perlu adanya amar ma'ruf dan nahi mungkar, antaranya sekat. Sekat sekat apa dia? Sekat dia daripada jawatan-jawatan tertentu. Tujuannya apa? Dia ada kemampuan cerita. Ada kemampuan. Tujuannya apa? Supaya dia kembali kepada sunnah. Jangan angkat dia bila jelas dia sebagai ahli bid'ah. Dan itu diperlukan. Kenapa makruh solat di belakang imam ahli bid'ah? Bukan kerana solat tak sah. Kalau kita kata ahli bid'ah, artinya dia masih Islam. Kalau kita kata kafir, dia kafir. Cuma bid'ah mukafirah ni di antara dua. Bid'ah tapi kafir tak kafir, di antara dua. Tu yang ulama kata lebih baik jangan solat di belakang dia. Tapi kalau bid'ah confirm Islam lagi, sebab tu tak ada seorang pun cerita ke imam kat negara kita, kat mana-mana masjid, tak sah belakang masjid imam yang buat kenduri arwah ke apa, tak ada. Memang tak masuk dah, tak pernah pun orang yang belajar tak pernah keluarkan fatwa macam tu. Dihukumkan bid'ah macam mana sekalipun, tak pernah, tak ada. Memang ini pun yang kita belajar. Walaupun kita yakin bid'ah 100%, apatah lagi kita orang tu tak tahu macam-macam keuzuran yang kita berikan. Kalau betul-betul dia memang fighters, saya panglima kenduri arwah, tak apa pun. Saya ni panglima, saya nak lawan siapa yang berani kata ini. Dia kata, kita tak apalah, dia solat belakang dia. Sebab dia ni bukan bid'ah. Masalah yang kita khilaf kafir tak kafir pun, masalah kita berkhilaf sunnah tak sunnah. Jadi tapi kalau ada yang lain lebih afdal, kita terima yang lebih afdal. Macam kita tadi. Yang kita tolak daripada awal, yang ulama khilaf adalah bid'ah mukafirah. Yang contohnya macam saya contohnya ayat CUKH ke. Tak apalah, sebabkan dia memang rasmi salah kan. Jadi tak apa kita sebut, dah meninggal dah pun. Pandai-pandai pengikut dia marah. Minta maaf je lah, sorry bang. Kan? Yang kita jelas, bukan jelas, bid'ah dia jelas kafir, tapi dia kita tak tahu. Kafir tak kafir. Ataupun kita yakin dia kafir, memanglah kafir, tak boleh ikut teruslah. Bid'ah mukafirah ni yang kita perlu elak. Manakala bid'ah-bid'ah yang tidak mukafirah, kita masih solat di belakang mereka. Dalam keadaan kita tahu, kita boleh pilih. Kalau mampu pilih, itu yang lebih baik. Kenapa? Sebab amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib. Kalau kita biarkan ahli bid'ah mengetuai ataupun dapat jawatan tertentu, dengan senang lenang, akhirnya yang tersebar adalah bid'ah. Nak hukumkan apa? Awak siapa? Kalau ahli bid'ah pegang jawatan semua sekali, memanglah kawasan itu akan tersebarnya bid'ah tersebut. Sebab itu, ulama yang hukumkan makruh itu kerana mereka kata bukan kerana diri mereka dan bukan kerana menghukumkan solat dia tak sah, tapi kerana perlu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar supaya yang tersebar itu adalah kemakrufan, perkara yang makruf,
bukan perkara yang mungkar, dicaranya dengan sekat ahli mungkar daripada berkuasa atau memiliki jawatan yang istimewa dalam masyarakat. Kerana perkara itu diharapkan agar dikembali kepada sunnah. Satu lagi, dia kena habiskan satu perenggan lagi ya. Okey. Sampai perenggan kita habis. Antara bentuk amar ma'ruf nahi mungkar ialah orang yang melakukan bid'ah dan kejahatan secara terang-terangan tidak boleh dijadikan imam bagi orang-orang Islam. Dia berhak dikenakan ta'zir. Mana kalau orang tu dia minum arak dan sebagainya, dia jangan jadikan imam. Tadi di pemerintah, jadi dia memang yang kita cerita tentang gubernur, tentang hukum gubernur sultan. Tapi kalau orang awam yang ahli ini, jangan jadikan dia sebagai ini. Jangan jadikan dia sebagai imam. Tidak boleh dijadikan imam bagi orang-orang Islam. Dia berhak dikenakan ta'zir, mana kenakan hukuman sehingga bertaubat. Jadi geng-geng LGBT ta'zir dia. Bukan bagi hak. Golongan ni kalau kita tak kenakan hukuman ta'zir dan kepada mereka, dia anggap biasa nanti dalam masyarakat, lama-lama dia akan tuntut hak. Apabila kesalahan, suatu kesalahan kemungkaran, tidak diambil tindakan, dia akan jadi biasa pada satu generasi. Lama-lama dia jadi apa? Jadi yang serasi. Lama-lama jadi adat dan kebiasaan, dan lama-lama dia akan membentuk undang-undang dan amalan hukum. Dan itu yang berlaku. Tapi kalaulah golongan ini, siapa sahaja yang melakukan perkara mungkar, ditakzir, dikenakan hukuman, sudah pasti tak ada masa untuk dia tuntut hak. Paling-paling minta maaf, minta ringankan hukuman. Kesibukan mereka pada minta ringankan hukuman, bukan nak minta hak untuk diberikan hak. Okey. Dia berhak dikenakan ta'zir sehingga bertaubat. Sekiranya dia boleh dipulaukan sehingga dia bertaubat, maka adalah lebih baik. Di sini fake memulaukan. Bukan mana memulaukan sehingga dia bertaubat. Tahzir dan hajar tujuannya dia adalah wasilah untuk kembalikan seseorang kepada sunnah. Atau menjauhkan orang Islam daripada bid'ah atau kesalahan tertentu. Bukan dengan kita bertahzir seseorang, kita membenci dia secara peribadi sehingga berkebaikan dia pun kita benci. Benci ahli bid'ah dengan kadar bid'ahnya. Benci kafir dengan kekufurannya. Oleh kerana ada bid'ah itu masih ada Islamnya, jadi masih ada walak kadar tertentu untuk kadar keislamannya. Tahzir tadi pada kadarnya. Apatah lagi kalau itu dari kalangan ulama. Sebab tu Anas selalu sebut, bukan asatizah yang berubah. Isu berkaitan dengan Yusuf Qaradawi sebagainya. Bukan guru-guru yang mengajar ni berubah, tidak. Tapi prinsip perlu kita faham. Ketika beliau masih hidup, banyak fatwa beliau yang beliau fatwakan. Ada yang salah, cuma kita peringatkan, kita beritahu. Hormat, tetap hormat sebagai ulama. Tapi beliau meninggal, rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Kesalahan beliau yang salah boleh disenaraikan, dijadikan sebagai panduan. Supaya orang-orang datang kemudian tidak melakukan perkara tersebut. Di samping kebaikan beliau dibukukan. Fatwa-fatwa banyak perkara kebaikan yang lain. Di kadar kebencian kita kepada seseorang itu, benci artinya kadar wala dan bara kita pada kadar kebaikan yang ada pada dia. Bukan kita bukan kita kami hanya bantah kesalahannya, bukan orangnya. Tak, kita bantah orang yang sekali lah, tapi dengan kadar kesalahan dia, dengan kadar kesalahannya. Kalau dah meninggal, maka ketika itu kita tengok kepada kemaslahatan dan tengok pada, apatah lagi kalau saya secara peribadi, Dr. Yusuf seorang yang mulia, seorang yang hebat, ulama yang hebat dalam bidang beliau. Beliau salah, kesalahan besar ya, ada kesalahan-kesalahan besar yang kita perlu ingatkan
dan kita bersama ulama yang menegurnya. Tapi kita tak tahu beliau, dan banyak perkara, banyak kesalahan besar beliau yang disebutkan. Beliau pun dah kembali daripadanya asal dahulu. Beliau bila mengajak menyatukan antara Syiah dan Sunnah sebagainya, beliau juga menyatakan bahawa beliau telah kembali daripada seruan tersebut. Adalah beberapa kisah. Jadi benda-benda ini dibukukan, ditulis. Kalau orang awam punya, orang tak tulis. Ulama sebut ditulis. Jadi diperbincangkan. Tapi tidak bererti kita kena bila seorang tu pernah ditahzir dan dipulaukan, kita tidak memberi ruang untuk seorang tu bertaubat, untuk kembali, atau untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada dirinya pada kadar tertentu. Keadilan itu sangat perlu. Apabila seseorang itu tidak dijadikan imam dan orang ramai bersembahyang di belakang imam lain, akan menimbulkan kesan dalam dirinya dan dapat menghalangnya daripada melakukan kemungkaran, lalu dia bertaubat. Jadi tujuannya, pemulauan ini ada tujuan, bukan kebencian yang mutlak. Bukan tak suka ni, pulau sampai tak jumpa. Tahu-tahu jumpa masa kapan? Dah mati dah rupanya. Dia ni pulau, dan itu berlaku. Gaduh-gaduh pulau kan. Last sekali hanya jumpa masa dah wafat. Hadir majlis pengebumian salah seorang daripada mereka. Atau orang lain akan berhenti melakukan dosa yang dilakukannya. Dia sendiri mungkin tinggalkan bidah, atau orang lain nampak, tak naklah aku ikut dia. Ikut dia ni dah lah, tak berbaloi. Akhirat pun tak berbaloi, kat dunia pun kena pulau kan. Jadi orang tak nak. Tapi kalau buat salah, ada habuan macam tadi dapat emas, buat salah tapi dapat harta, mungkin juga orang nak. Orang tahu salah-salah, yang penting aku dapat jawatan. Yang penting ada orang yang begitu. Berarti kalau dia buat salah, kemudian tidak diberikan keistimewaan tertentu atau dipulaukan, akan mengembalikan dia kepada sunnah, ataupun mengembalikan orang lain, atau menjadikan orang lain jauh daripada bid'ahnya. Maka adalah baik dilakukan sedemikian. Itu pemulauan hajar ataupun tahzir tadi. Apabila orang seperti ini tidak lagi dijadikan imam, maka ia mengandungi maslahah syariah, serta makmum tidak akan keluputan sembahyang jemaah dan Jumaat. Jadi kalau lantik orang yang baik, settle lah orang bagi tintat ni. Tapi perbincangan minggu depan insyaAllah, sekiranya, saya ingatkan habis, tapi sekiranya ni kena minggu depan juga. Sekiranya tak boleh nak pulau, dia pula pemimpin, dan kalau kita memulaukan hajar, kita ambil pendekatan kita yang tenggelam, saya pulau. Kami tak nak terima apa-apa, kami tak nak duduk dengan kamu berapa orang? Ada kesan ke? Hajar pulau, pemulauan tahzir ini adalah wasilah untuk menegakkan sunnah. Tapi ada ketikanya tak sesuai dilaksanakan kerana dia akan menenggelamkan. Bukan bererti kita wala' bara' kekal hukumnya. Tapi tahzir dan hajar ini ada tempatnya. Dia berkaitan dengan maslahah. Ada kemaslahan ataupun tidak. Kalau kita cuma ada 3 orang, tahzir yang ramai, 100 orang, aku tak nak tolong kau. 3 orang. Aku tak nak bagi ni. Ada apa? Harta tak ada, pangkat tak ada, apa tak ada, suara tak ada. Kalau kita nak pulaukan yang lebih hebat, itu tidak kemaslahatan. Itu artinya kita telah melakukan satu kebodohan. Sebab tu kena pilih. Kita kena tahu. Ada perkara yang nas, ada perkara yang ijtihad. Bab, kita tidak syak lagi bahawa bab memulaukan salah satu daripada uslub syarak. Salah satu uslub syarak. Iktiraf dan diguna pakai. Bukan salah kepada penggunaan uslub tersebut, tapi salah pada ijtihad meletakkan perkara itu bukan pada tempatnya. Perlu
Sebab tu bab hajar ni perlu dilakukan oleh seorang alim, seorang yang tahu kemaslahatan. Dan sebab tu ulama sebut tentang syarat-syarat orang yang boleh mengeluarkan pandangan dalam bab siapa yang perlu dipulaukan, kadar mana, sampai bila. Dia bukan sampai mati. Sampai bila-bila tak boleh nak berubah. Ada orang kata habis berubah. Dulu guru kita dulu di pulau dia kata ni salah, kemudian sekarang dia pula kan. Ini kita bab hajar, ini bukan benda yang mutlak, bukan dia berkaitan dengan ijtihad, keadaan semasa, keadaan tertentu untuk menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas insya-Allah? Okey, insya-Allah. Sampai sini saja. Semoga Allah Subhanahu jadikan pertemuan kita pertemuan yang bermanfaat, yang baik bagi Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Semoga Allah terima segala kebaikan, ampunkan segala kelemahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala satukan hati-hati kita di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala temukan kita semula di syurganya di atas iman dan dalam keadaan aman insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.